Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat sama-sama hadir untuk perjumpaan sukan dan permainan. Untuk perjumpaan unit sukan dan permainan. Ustaz harapkan semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan akhirnya kita dapat meneruskan aktiviti kurikulum kita pada petang ini. Hari ini kita akan membahaskan ataupun menceritakan tentang sukan olahraga. Kita akan menjelaskan ataupun mempelajari tentang sukan olahraga secara mudahnya lah. Kita akan mengetahui sukan olahraga ni secara mudah. Dekat sini ada modul berkaitan tentang sukan olahraga. Mari kita bahaskan tentang sukan olahraga. Pertamanya kita akan lihat berkaitan tentang ucapan-ucapan orang berkaitan tentang olahraga. Lepas tu kita akan dijelaskan pula kepada matlamat olahraga ni apa. Seperti yang kita tahu, olahraga ni adalah satu benda yang baguslah kepada kita, sebab untuk mencapai kecergasan, jadi kita perlu sentiasa berada dalam kecergasan yang baiklah. Kita akan menyusuri tentang latar belakang olahraga. Jom kita bahaskan sedikit tentang latar belakang olahraga. Latar belakang olahraga, sejarah dia. Setiap makhluk mempunyai fikiran dan pemikiran terhasil daripadanya perlakuan kemahiran asas seperti berlari, melompat, membaling ataupun melontar. Itu macam seperti yang kita tahulah, manusia mampu melakukan semua tu. Lama kelamaan kemahiran ini berkembang. Dia perkembangkan hingga menjadi satu acara sukan, yang mana tarikan yang ada pada acara sukan ini telah melahirkan istilah olahraga atletik, yang merangkumi acara berlari, melontar dan melompat. Ni yang dimaksudkan lah dengan atletik ni, maksudnya adalah berlari, melontar dan melompat. Mengikut cerita sejarah, olahraga dipercayai bermula daripada 3,000 tahun lampau di Greece. Oleh itu ianya boleh dianggap sebagai acara sukan yang tertua di dunia. Acara sukan ini bermula di sukan Olimpik kuno tahun 776 sebelum Masihi di Greece. Di Greece mula-mulanya. Berdasarkan The Encyclopedia of Sport, acara pertama yang dicatatkan sebagai sukan ialah lompat jauh, di mana ahli sukan Sparta bernama Chilonis berjaya melompat sejauh 23 kaki 1/2 inci pada sukan Olimpik 656 sebelum Masihi. Maknanya salah satu adalah acara Olimpik yang pertama berlaku adalah sukan lompat jauh lah. Jadi kalau kita lompat jauh tu umpama kita meneruskanlah macam sukan yang tertua di dunia. Di England, sukan olahraga telah dihidupkan oleh Royal Military College di Sandhurst, termasuk sukan hingga bermula pada tahun 1812. Lepas tu ada kelab olahraga ditubuhkan dan semakin banyak kelab lah. Kalau kita lihat dekat situ, banyak kelab ditubuhkan. Yang terdapat juga kelab olahraga di peringkat universiti, seperti yang berlaku pada tahun 1850 di University Oxford. Dikenali sebagai Exeter College Athletic Club. Lepas tu kejohanan olahraga kebangsaan yang pertama dianjurkan pada tahun 1866 oleh Amateur Athletic Club England. Tu yang berlaku di England lah. Lepas tu menjelang abad ke-20, ramai atlet Amerika Syarikat telah mampu mencetak prestasi yang memberangsangkan. Lepas tu barulah Amerika mendominasi lah
Lepas tu kalau kita lihat dekat sini ternyata kebanyakan peserta di negara Amerika Syarikat adalah berketurunan negro. Biasanya orang yang berkulit hitam lah. Namun atletik dari Eropah turut cemerlang dalam olahraga sememangnya. Kedua itu di Asia dan Afrika belum mampu menyaingi kemampuan atlet daripada Eropah. Tetapi kini senario tersebut telah berubah dan boleh dikatakan atlet Asia dan Afrika dianggap setaraf dengan atlet Eropah. Ni cerita pasal itulah melompat, terjun ke apa semua itulah berkaitan tentang atletik lah, berkaitan tentang atlet, berkaitan tentang atlet sukan olahraga. Biasa yang kita tahu sukan olahraga ni berkaitan tentang padang lah, dia berkaitan tentang padang. Okey, kini pelbagai kejohanan sukan diadakan seperti sukan SEA, sukan Asia, sukan Commonwealth dan sukan Olimpik. Sukan SEA ni biasanya sukan untuk ASEAN lah, sukan untuk tempat kita lah, negara-negara ASEAN. Dia tak dikenali sebagai sukan ASEAN, dikenali sebagai sukan SEA. Okey, sukan Asia di tempat kita lah, sukan Asia. Sukan Commonwealth bagi negara-negara yang telah ditakluk oleh British ataupun Great Britain. Jadi tanah jajahan yang ditakluk oleh Great Britain ni dikenali sebagai negara-negara Commonwealth. Jadi dia ada sukan tersendiri namanya sukan Commonwealth dan sukan Olimpik. Sukan Olimpik ni semua negara yang layak, yang mengikut merit dia berjaya, dia dapat masuk tempat ni. Okey. Dan yang mana-mana ataupun pertubuhan yang berdaftar di bawah IAAF boleh menyertai kejohanan di bawah pengawasan IAAF. Okey, IAAF. IAAF tu apa benda? Okey. IAAF. Okey, IAAF tu apa benda? IAAF ni nanti kita jelaskan kat sini. Okey. Ni. Okey, dekat sini nanti kita akan jelas apa benda IAAF. Lepas tu kita masuk pada sukan Olimpik lah. Sukan Olimpik ni paling sukan yang paling besar lah, yang kita tahu lah, berkaitan tentang sukan Olimpik. Sukan Olimpik ni adalah sukan yang paling tua dan yang mana paling tinggi lah bagi kalau kita ni sukan yang terbesar di dunia. Sukan dunia dikenali sebagai sukan Olimpik lah. Pertama diadakan di Greece pada tahun 1896. Okey, sukan ini dianjurkan oleh Persekutuan Olahraga Amatur Antarabangsa yang bergabung dengan Majlis Olimpik Antarabangsa dan ia diadakan 4 kali setahun. Kalau Olimpik ni dilakukan 4 kali setahun. Pada sukan Olimpik yang pertama, sebanyak 295 atlet telah menyertainya. Setelah itu banyak kejohanan yang diperolehi dan dilihat pada sukan Olimpik pada tahun 1992 di Barcelona. Lebih dari 135 negara yang menyertai sukan ini. Okey, slogan kata bagi Olimpik ni adalah slogan kata bagi sukan Olimpik ialah perkara yang penting dalam sukan bukanlah kemenangan tetapi mengambil bahagian, seperti perkara yang penting dalam hidup ialah berusaha. Berdasarkan kepada slogan kata ni ialah banyak negara yang menyertai walaupun sukar untuk mencapai sesuatu kemenangan yang memang mereka idam-idamkan. Walaupun jauh kita kena cubalah. Tapi kalau Malaysia kita belum pernah memenangi sukan belum pernah memenangi acara Olimpik ni lah. Olimpik ni menang pernah, tapi untuk acara olahraga ni belum pernah, sebab kita terpaksa bersaing dengan negara-negara yang mana tubuh badannya lebih besar. Dan ni agak sukar kita lah. Kalau yang lain-lain tu insyaAllah kita boleh menang insyaAllah. Okey,
Kalau Malaysia telah menyertai Sukan Olimpik pada tahun 1956 di Melbourne dalam 4 acara, iaitu hoki, angkat berat, olahraga dan renang. Sejak itu Malaysia tidak pernah ketinggalan dari menyertai Sukan Olimpik kecuali pada tahun 1980 kerana membantah tindakan Rusia yang menceroboh Afghanistan. Sehingga kini kita hanya pernah memenangi pingat gangsa di acara badminton di Barcelona pada tahun 92, dan kita ada jugalah menang acara terjun baru-baru ni lah, dekat mana, dekat Rio de Janeiro, dekat Brazil dan baru-baru ni juga dekat Tokyo kita menang acara kirin lomba basikal kita menang dalam acara kirin. Yang paling tinggi kita dapat ni lah perak lah kita pernah miliki, belum pernah dapat emas lagi. Okey, masuk kepada tadi, kita akan bahas tentang IAAF, iaitu IAAF atau Persekutuan Olahraga Amatur Antarabangsa, ditubuhkan pada tahun 1912 dan semua negara boleh menganggotai badan tertinggi sukan olahraga di dunia ini. Peranan IAAF adalah sebagai penasihat dan pengiktiraf semua kejohanan sukan terbesar ini. Persekutuan ini adalah satu-satunya badan ataupun pertubuhan yang boleh mengiktiraf sebarang rekod atau kejayaan dicapai oleh atlet. Segala peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan olahraga adalah di bawah tanggungjawab IAAF. Inilah cerita pasal IAAF. IAAF ni apa? Persekutuan Olahraga Amatur Antarabangsa. Okey, itulah yang kita tahulah tentang olahraga. Okey, kalau kat Malaysia ni banyaklah kita lakukan, setiap sekolah mesti lakukan olahraga. Okey, inilah acara-acara olahraga yang kita pernah lihat, yang kita selalu tahulah tentang olahraga. Olahraga ni yang kita ketahui kat sini, ada 100 meter. Ni larian, larian 100 meter. Dekat sini ada lelaki perempuan. Ini bawah 15 tahun bawah 15 tahun. Ni bawah 18 tahun rasanya ni lah. Ni bawah 15 tahun. Okey, ni TKB lah. TKB ni bawah 15 tahun, ni 18 tahun. Seperti yang kita tahulah dekat Malaysia macam mana, dia 15 tahun, lepas tu 18 tahun, 15 tahun dengan 18 tahun. Okey, yang kita tahu kat sini, okey, acara 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter. Ni yang kita biasa dengar lah. Jangan lupa pula 100, 200, 400, 800, 1500. Lepas tu ada terbuka 3000, 5000. Lepas tu 80 meter lari berpagar. Okey, lepas tu ada 100. Tadi 80 ni 100 meter lari berpagar. Okey, 110 meter lari berpagar dan 200 meter lari berpagar lagi. 400 meter lari berpagar, juga 2000 meter lari berhalangan. Ni kita tak pernah lah lakukan. Dia ada lelaki je tengok sini. Okey, ada lelaki je lah. Dia berhalangan ni dia ada halangan-halangan yang sepatut kena lari lah. 2000 meter, lepas tu 3000 meter. Okey, lepas tu ada 3000 meter jalan kaki, 5000 meter jalan kaki, okey, 10000 meter jalan kaki. Okey, lepas tu ada acara padang, ada lompat tinggi, lompat jauh, lompat kijang, lompat bergalah, lontar peluru, lontar peluru. Yang kita lihat daripada lontar peluru ni, dia bagi bawa perempuan bawah 15 tahun 4 kilo. 4 kilo. Lepas tu 18 tahun bagi perempuan pun 4 kilo. Tapi bagi lelaki dia berubah sikit. Kalau lelaki dia bawah 15 tahun dia 4.55 kilo. 4.55 kilo. 4.55 kilo. Untuk yang bawah 15 tahun. Bagi yang 18 tahun, bawah 18 tahun 5.45 kilo. 5.45 kilo. Dekat 6 kilo jugalah.
Juga dekat sini bagi lempar cakra, semua beratnya adalah 1 kilo kecuali yang bawah 18 tahun, 1.5 kilo. Juga kepada lejang lembing, bagi perempuan 600 gram, bagi lelaki bawah 15 tahun pun 600 gram, bagi yang bawah 18 tahun 700 gram. Ada juga cara tukul besi, tukul besi. Cara tukul besi bagi perempuan 4 kilo, bagi lelaki 4.45 kilo. Juga ada 4 kali 100, 4 kali 200, 4 kali 400. Ni acara larian lah. Lepas tu pelatun terbuka. Inilah acara-acara yang biasa berlaku di Olimpik. Jumlahnya ada 21. Bagi lelaki bawah 15 tahun ada 21, bagi yang ni ada 17 acara, ada 20 acara dan 16 acara. Ini acara yang berlaku pada peringkat umur lah, pada peringkat umur yang sepatutnya lah, berat-berat dia lah. Itu yang kita tahulah ni. Ni senarai-senarai yang berlaku dalam olahraga. Jadi untuk jadi orang olahraga, kita kena buat persediaan lah. Kita kena buat persediaan. Kita tahu ni semua ni berkaitan tentang olahraga lah. Ni ada gelanggang lah, balapan 200 meter, ada 400 meter. Ni ada kita tahulah. Tapi yang paling penting kita nak tahu sedikit-sedikit je berkaitan tentang olahraga. Tapi ada satu benda yang kita kena ambil tahulah tentang olahraga, iaitu sebelum kita berolahraga, kita kena sentiasa untuk memanaskan badan kita. Kenapa untuk memanaskan badan kita? Ini kita kena tahulah. Sebelum kita lakukan sesuatu aktiviti olahraga, kita kena ada 2 perkara yang kita kena lakukan. Pertama iaitu memanaskan badan. Nanti bila akhirnya kita kena buat pula gerak kendur. Gerak kendur. Ini sebelum melakukan aktiviti ataupun acara. Yang ni selepas kita melakukan sesuatu aktiviti ataupun acara. Sebelum melakukan sesuatu aktiviti atau acara, kita kena lakukan memanaskan badan kita. Apa tujuannya? Adalah untuk meningkatkan suhu badan, iaitu faktor utama untuk meningkatkan prestasi. Yang kedua, untuk merangsang aktiviti sistem saraf pusat, iaitu meningkatkan fungsi transmisi saraf. Kontraksi otot menjadi lebih efisien, sebab bila kita meregak, kita dapat buat larian tu dengan larian yang lebih baik lah, dan elakkan kecederaan kita. Nanti kita cerita pasal mengurangkan risiko kecederaan lah, sebab otot kita dapat bekerja dengan lebih baik. Lepas tu dapat mengurangkan masa reaksi dan mengurangkan koordinasi, meningkatkan koordinasi kita dalam keadaan yang betul, dan meningkatkan tahap motivasi dan persediaan psikologi. Itu yang kita lihat daripada aktiviti memanaskan badan. Bila kita dah manaskan badan, insya-Allah kita dapat lakukan aktiviti kita dengan cara yang baik. Selepas kita dah habis lakukan sesuatu aktiviti tu, kita kena buat pula aktiviti gerak kendur. Kenapa kita lakukan aktiviti gerak kendur ni selepas lakukan sesuatu tu adalah selepas aktiviti intensi yang tinggi, latihan pertandingan, terdapat jumlah darah yang banyak menuju ke jantung. Jangan berhenti bergerak secara tiba-tiba kerana ia akan menyebabkan pengumpulan darah di vena pada kaki dan tangan. Ia juga boleh mengganggu peredaran darah ke jantung, otak dan otot. Itu bahayanya kalau kita tak terus berhenti, tak ada lakukan gerak kendur. Pergerakan perlahan selama 5 hingga 10 minit seperti jalan, aktiviti aerobik intensity rendah, boleh membantu menggalakkan peredaran darah, elak pening, elak pingsan,
Yang ini diikuti dengan senaman renggangan, renggang statik. Dan yang kita tahu masa ini paling baik untuk senaman renggangan kerana kebolehan otot memanjang sehingga maksimum dan dapat membantu mengurangkan pengumpulan asid laktik. Itulah apa yang kita lakukan. Itulah yang kita boleh lihat sebab kita lakukan pemanasan badan dan aktiviti gerak kendur kepada atlet-atlet sekolah, kena lakukanlah benda ni. Juga kepada kita lah, kalau kita lakukan sesuatu aktiviti, sama ada kita main bola ke, main badminton ke, kita main bola keranjang ke, kita main hoki ke, semua benda ni kita kena lakukan, iaitu pemanasan badan dan aktiviti gerak kendur. Sebab apa? Kita nak pakai badan kita lama, jadi tak naklah dengan aktiviti yang kita lakukan ni menyebabkan keburukan kepada badan kita. Okey, di Malaysia, di Malaysia kita ada sukan ataupun kita ada majlis, kita ada badan yang menjaga berkaitan tentang acara Olimpik di Malaysia, belajar Olimpik di Malaysia, sama ada termasuklah dalam sukan olahraga. Salah satu badannya adalah Majlis Olimpik Malaysia yang dikenali sebagai MOM, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Olympic Council of Malaysia, yang mana ia adalah jawatankuasa Olimpik kebangsaan yang mewakili Malaysia. Badan induk ini juga bertanggungjawab untuk perwakilan Malaysia di sukan Commonwealth. Sama sukan Commonwealth juga sukan Olimpik diuruskan oleh Majlis Olimpik Malaysia. Manalah tahu antara kita ni ada atlet yang mana satu hari nanti akan mewakili Malaysia, maka beliau akan diuruskan oleh Majlis Olimpik Malaysia untuk mewakili kontingen Malaysia ke Olimpik. Seperti yang kita tahulah, baru-baru ni kita dah pergi ke Tokyo, ke Tokyo, Jepun. Kita dah untuk menyertai satu sukan Olimpik, satu Olimpik yang mana kita tahu baru-baru ni senarai atlet Malaysia yang mewakili negara ke sukan Olimpik Tokyo 2020. Walaupun Tokyo 2020 tapi sebenarnya berlaku pada Tokyo 2021, tapi tetap dikekalkanlah Tokyo 2020 dan akhirnya berjaya dilakukan. Ni lambang dia bagi Tokyo ni, senarai atlet kita yang pergi. Ni contoh atlet Malaysia dan sukan berbasikal, dan sukan track lah. Yang ni lah Azizul Hasni Awang ni yang menang sukan sprint and kirin bagi track berbasikal. Dia memenangi sukan berbasikal ni dengan memenangi pingat perak, dengan perak. Itu saja yang kita dapat setakat ni. Lepas tu yang lain tu belum dapat lagi lah. Kita ada sukan badminton. Sukan badminton bergu ni katanya dapat gangsa. Allah tak ingat lah. Tapi nak cerita bergu badminton pun kita masuk. Memang badminton ni biasa memang kita masuk. Lepas tu ada lompat olahraga. Tengok olahraga lompat tinggi kita ada pergi, tapi tak berjaya. Sebab nak mewakili negara ni, nak lawan dengan atlet-atlet lain ni agak sukar sikit. Sebab olah badan dia. Lagi ada pelayaran. Ada pelayaran, memanah. Ni biasa kita tahulah. Gimnastik. Ni gimnastik ni pun salah satu yang biasa kita terlepas pandang lah. Terlepas pandang gimnastik ni, tapi sukan yang sangat bagus. Lepas tu ada golf. Lepas tu ada sukan renang. Juga dari sudut perempuan kita ada gimnastik, terjun. Ni pandai lari long. Tahun ni tak berjaya untuk dapatkan pingat. Pada ada badminton. Lepas tu ada memanah, menembak. Olahraga ada juga.
100 meter Azrin Nabila Alias, ni ada perempuan mewakili negara untuk 100 meter tapi tak berjaya tak berjaya untuk memenangi lepas tu ada pelayaran dan akhir sekali lah banyaklah terjun semualah. Inilah yang mewakili negara baru-baru ini di sukan Olimpik Tokyo tahun 2020. Okey, itu sahaja penjelasan kita tentang sukan olahraga baru-baru ini. Okey, juga perjumpaan sukan kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada anda semua. Okey, itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.